Berikut adalah kisah perjuangan seorang pahlawan Melayu yang digeruni penjajah British, Datuk Bahaman, yang juga dikenali sebagai Harimau Semantan. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi sebuah epik tentang maruah, kesetiaan, dan strategi perang yang hebat. Datuk Bahaman pahlawan Semantan yang tak didendang satu. Asal-usul sang pahlawan. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Tuanku Imam. Beliau berasal dari keturunan bangsawan. Ada riwayat mengatakan beliau berketurunan Daeng. Kerana kegagahan dan ketangkasannya, beliau telah dianugerahkan gelaran orang kaya setia perkasa pahlawan Semantan oleh Sultan Pahang, Sultan Ahmad. Beliau bukan calang-calang orang. Beliau adalah salah seorang daripada orang besar berlapan Pahang. Sungai Semantan adalah kawasan kekuasaannya. Di sinilah beliau dihormati sebagai pelindung rakyat dan penegak keadilan. 2. Benih konflik dengan British. Segalanya berubah apabila British mula campur tangan di Pahang pada tahun 1888. J.P. Roger dilantik sebagai Residen British pertama di Pahang. Konflik bermula apabila British mula memperkenalkan undang-undang yang menekan, seperti sistem cukai. Rakyat dipaksa membayar cukai tanah dan hasil hutan yang membebankan. Permit. Orang tempatan perlu mendapatkan permit untuk memungut hasil hutan di tanah mereka sendiri. Pembinaan Balai Polis. British membina Balai Polis di Lubuk Terua, kawasan Datuk Bahaman tanpa kebenarannya. Kemuncak kemarahan Datuk Bahaman ialah apabila pihak British melucutkan gelaran dan kuasa beliau sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan Semantan kerana keengganannya mematuhi undang-undang baru tersebut. Ini bukan sahaja penghinaan kepada dirinya, tetapi kepada kedaulatan orang Melayu. Ini tanah kita, hutan kita. Mengapa orang putih yang baru setahun jagung sampai mahu menentukan hukum ke atas kita? 3. Meletusnya Perang Semantan 1891. Perang bermula apabila C.M. Dearborn, pegawai magistrat British, menangkap anak buah Datuk Bahaman kerana memungut hasil hutan tanpa izin. Datuk Bahaman tidak berdiam diri. Bersama pengikutnya, beliau menyerang dan menawan Balai Polis Lubuk Terua. Serangan ini mengejutkan British. Pihak Inggeris menyangka ini hanyalah rusuhan kecil, namun mereka silap besar. Strategi gerila. Datuk Bahaman bijak menggunakan bentuk muka bumi. Beliau menggunakan taktik gerila, menyerang secara mengejut dan menghilang ke dalam hutan tebal Semantan. Pasukan British yang lengkap bersenjata moden seringkali tewas kerana tidak biasa dengan hutan tropika dan jerangkap samar yang dipasang oleh pahlawan Melayu. 4. Gabungan 3 serangkai perjuangan Datuk Bahaman menjadi lebih kuat apabila beliau mendapat sokongan daripada sahabat-sahabat seperjuangannya, Tok Gajah, Imam Rasu, Mat Kilau, anak kepada Tok Gajah. Mereka bersatu tenaga menentang Hugh Clifford, pemangku residen British yang diarahkan untuk memburu mereka. British terpaksa menanggung kerugian besar dan kehilangan ramai tentera Sikh dan polis dalam usaha menjejak kumpulan ini. British malah melabelkan Datuk Bahaman sebagai pemberontak. Namun bagi rakyat Pahang, beliau adalah wira, semisker. Pengunduran dan misteri kehilangan menjelang tahun 1994. Tekanan British semakin hebat. Mereka membawa masuk lebih ramai tentera dan senjata berat, menyedari bahawa konfrontasi secara berhadapan akan mengorbankan ramai pengikutnya. Datuk Bahaman dan rakan-rakannya mengambil keputusan strategik untuk berundur ke Kelantan dan kemudian ke Terengganu. Dari sini kisah hidupnya menjadi misteri yang menarik. Versi rasmi. Sejarah rasmi merekodkan bahawa beliau meninggal dunia di Chiang Mai, Thailand ketika dalam buangan. Versi lisan, legenda. Ramai percaya Datuk Bahaman tidak mati di Thailand. Beliau dikatakan menukar identiti, pulang ke Pahang, dan hidup sebagai orang alim bernama Tok Guru Peramu di Kuantan. Beliau dikatakan menyembunyikan identiti asalnya kerana telah bersumpah tidak akan menggunakan nama Bahaman selagi Pahang tidak merdeka sepenuhnya. Dan legasi abadi. Sama ada beliau meninggal di perantauan atau pulang sebagai Tok Guru Peramu, semangat Datuk Bahaman tetap hidup. Beliau membuktikan bahawa walaupun tanpa meriam besar, keberanian dan strategi mampu menggegarkan sebuah empayar dunia.